Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tengah hari ini dapat kita sama-sama hadir awal ke rumah Allah untuk menanti melaksanakan ibadah Jumaat. Mudah-mudahan dengan mujahadah dan kesungguhan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala apa yang kita lakukan daripada amal kebaikan, ketaatan, khususnya pada hari Jumaat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keampunan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesihatan kepada kita dan memberikan kita kemudahan ketika mana di hari akhirat kelak, dan menghimpunkan kita bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan dapat kita bersama-sama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa yang saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung lagi mengenai nasihat-nasihat Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, adab pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fasal yang ketiga, yang dahulu kita berkongsi mengenai perihal penyakit-penyakit ataupun lintasan-lintasan was-was ataupun angan-angan yang wujud dalam diri mereka, yang khususnya lagi bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita sebutkan perkara tersebut, iaitu dengan sentiasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita melaksanakan perintahnya, dan kita sentiasa bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang soleh, maka perkara tersebut akan membantu untuk membenting diri kita daripada wujud penyakit-penyakit yang boleh merosakkan diri kita dan ibadah kita. Dan kemudian di sana ada penyakit-penyakit yang lain yang boleh wujud di dalam diri kita, iaitu penyakit sombong, bangga diri, dan juga dengki, iaitu berhasad dengki dengan manusia yang lain. Yang mana bagaimana sifat takabur ataupun sombong ini boleh menyeliputi dalam jiwa manusia sedangkan ia mengenali dirinya sebagai hamba Allah. Kita tahu kita di hamba Allah yang banyak kelemahan, duduk di angkasa yang sangat luas, alam yang sangat luas, yang kita ini sangatlah kecil dan hina, tetapi boleh wujud lagi dalam diri kita rasa sombong dan besar diri di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disebutkan sebagai hamba itu, diri hamba itu berasal daripada air seni ataupun air mani yang hina. Ini asal kita diciptakan. Sementara tidak lama lagi kita akan menjadi bangkai pula. Yang ini menjadi mayat. Seandainya ada sedikit kebaikan dan kelebihan, itu hanyalah kurniaan Allah yang wujud dalam diri kita.
dia tidak mempunyai keupayaan dan kepandaian untuk memperolehi sifat itu, sewajarnya kita merasa takut untuk bersifat sombong terhadap makhluk Allah, kerana sifat takabur itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala juga, bukan milik manusia. Jadi tak elok dan tidak sepatutnya adanya takabur dalam diri kita. Justru kelebihan itu adalah anugerah Allah. Oleh itu tidak mustahil kelebihan itu akan dicabut kembali oleh Allah, kerana rosaknya akhlak dengan menyamakan dirinya dengan sifat Allah yang Maha berkuasa lagi Maha mulia dengan kebesaran. Kita kata tadi, kibriya atau takabur ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita mewujudkan sifat tersebut dalam diri kita di hadapan makhluk yang lain atas kelebihan yang hanya pinjaman yang Allah berikan kepada diri kita. Mana sangat hina dan tak malunya kita di atas muka bumi. Bukan yang milik kita 100%. Benda itu bila-bila masa Allah SWT. Sebelum ini, sebelum kita diuji dengan COVID, dengan musibah dan sebagainya, mungkin di kalangan kita mereka yang dengan berbagai-bagai kelebihan. Tetapi bila Allah uji, ada sebahagian daripada kita yang ditarik daripada nikmat-nikmat tersebut, kekayaan, kelebihan, kedudukan dan sebagainya. Ada mereka yang lulus dengan ujian tersebut, maknanya dia kembali kepada Allah. Ada mereka yang terus terlalai, ada mereka yang tidak redha dan tidak sabar sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, menipu dan sebagainya. Ini yang berlaku. Kerana apa? Kerana cintakan dunia dan wujudnya sombong dalam diri. Ini bahayanya kalau dalam hati itu sudah ada cinta di dunia. Itu adalah perkara yang perlu kita jaga. Bila Allah berikan kelebihan, bahkan bukan kelebihan dunia sahaja, tetapi juga yang perlu kita perhatikan kelebihan-kelebihan mengenai agama, kelebihan ilmu, kelebihan beribadat, kelebihan beramal pun kita kena berjaga-jaga daripada takut wujud dalam diri itu takabur di hadapan makhluk yang lain atas amalan ibadah yang kita lakukan. Kadang-kadang wujud bangga diri, menghina dan merasa rendah manusia yang lain berbanding dengan kita yang mungkin mereka kurang beramal, kurang bersedekah dan sebagainya, kurang ke masjid. Jadi kalau wujud takabur dan sombong, bahkan berasa bangga diri terhadap diri, maka itu antara perkara yang boleh merosakkan amalan kita. Wa'azubillah min zalik. Jadi berhati-hati dengan sifat-sifat yang keji yang tersebut. Kemudian sifat riak pula yang dimiliki oleh seseorang adalah suatu tanda bahawa di dalam jiwanya sunyi dari merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cuma memperelok-elokkan dirinya semata-mata kerana makhluk, dan mereka tidak yakin dengan apa yang diketahui oleh Tuhannya. Sifat riak yang kita tahu, yang mana dia melakukan ini bukan kerana Tuhan, bukan kerana akhirat, bahkan kerana kepentingan dunia, kerana pujian, kerana kedudukan, kerana pandangan manusia, kerana harta dan sebagainya. Jadi bila mana mereka dalam keadaan bersendirian di rumah, dalam hilang. Bismillah. 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 Yes. Maaf. Ya, kejap. Bismillah. Balik. Boleh. Bismillah. Bismillah. Tak hidup.
Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi itu perkara mengenai riak. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, dalam sebuah hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qila wa ma huwa? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah lil mura'ina idza jaza al-ibadu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'un fanzuru hal tajiduna indahum al-jaza. Ini peringatan daripada Nabi SAW dan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang melakukan amalan tetapi bukan kerana Tuhan, bukan nak dihadapkan kepada Allah. Apa dia? Bahawa yang terlebih aku takut barang yang aku takuti. Apa yang Nabi sangat takut ke atas diri kamu, diri umatnya, iaitu syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini perkara yang Nabi sangat bimbang kalau wujud dalam diri kita. Maka para sahabat bertanya, apakah itu syirik kecil wahai Rasulullah? Syirik kecil. Maka Nabi SAW pun berkata, iaitu riya, syirik kecil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada hari kiamat kelak kepada sekalian makhluknya yang riak tadi itu. Allah pesan, Allah kata kepada mereka apabila dibalaskan segala hamba-Nya dengan segala amal mereka itu, bila dihisab di hadapan Allah, dipanggil mereka-mereka yang riak ini, Allah panggil. Allah kata kepada mereka, pergilah kamu kepada orang yang kamu melihatkan amalan kamu itu. Pergi. Sebab dia sembahkan bukan kerana Tuhan. Jadi mereka ni dipanggil, pergilah kepada orang yang kamu harapkan amalan kamu itu kepada dia, yang kamu sembahkan amalan itu kepada dia. Silakan Allah pergi. Maka kamu tilik, kamu lihat adakah kamu akan dapat daripada mereka itu pahala yang menjadi balasan bagi amalan kamu itu. Tengok adakah mereka yang boleh beri manfaat ataupun tidak di hari akhirat kelak ke atas diri kamu yang beramal untuk mereka. Allah menempelak bagi mereka yang riak. Sudah semestinya tak ada manfaat, bahkan kerugian semata-mata. Sebab itu perkara ini sangat ditakuti oleh Nabi SAW. Dengan sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali kita nak beramal, jauh daripada riak, sama ada daripada awal permulaan untuk beramal, niat itu untuk beramal, pastinya niat itu kerana Tuhan. Kemudian di pertengahan amalan dan di akhir amalan kita minta Allah berikan kita perlindungan daripada wujud rasa riak. Kadang-kadang riak itu tak dihadir pada awal, dia boleh hadir waktu pertengahan. Kadang-kadang tak daripada pertengahan amalan, dia boleh hadir ketika di akhir amalan. Kadang-kadang dah habis beramal, tiba-tiba pada masa yang lain rasa riak. Tadi dah elok, dah beramal, keluar masjid, orang datang, saya tengok awak semayang tadi, semua orang dah keluar kan? Awak masih lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Hebatlah amalan awak ni. Jadi dah ada rasa pula dalam diri. Ya ke? Saya dah sekali kan? Rasa pula macam bangga kan? Habis amalan, kan dia rasa lebih hebat daripada manusia yang lain. Suka dengan pujian tersebut kan? Maka perkara ini yang boleh menyebabkan sia-sia amalan kita buat yang sebilah. Jadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah kena berhati-hati dengan hal tersebut. Memang kadang-kadang ada pujian yang sampai, tapi kita cuba elak, cuba hentikan pujian tersebut. Mudah-mudahan Allah terima amalan yang kita lakukan.
Barang siapa yang beramal soleh dan amat mengharap orang lain mengetahuinya. Kita kalau boleh nak buat ni biar orang tahu. Kalau kadang-kadang dah tolong masjid daripada awal sampai habis gotong royong, tiba-tiba orang lain tak nampak kita punya jasa, orang lain pula yang dipuji, yang diangkat. Orang tu datang lewat dan nak habis gotong royong baru sampai, tiba-tiba imam datang puji dia. Contoh kan, puji seronok. Kita yang daripada pagi tadi ni kan, duk terkontak kanting seorang-seorang, langsung tak ada orang yang nampak kan, tiba-tiba rasa tak senang dengan perkara tersebut. Ini bahaya ni bagi orang yang beramal kan. Rasa tak senang tengok kawan tu dipuji, hati sakit ni. Daripada pagi tadi tolong, orang tu datang dan nak habis gotong royong tu datang. Ini bahaya dia kan. Kita nak orang tahu yang kita ni bersusah payah, bahaya. Perkara ni bahaya kalau wujud dalam diri kita. Perkara yang sikit-sikit dia boleh menghancurkan amalan kita, menunjuk-nunjuk dan dalam perjalanan. Matlamatnya hanya dunia. Jadi kita ingat kembali, sebab tu ulama ajar. Sebelum ni pun saya pernah sebut, ulama ajar satu kalimah, satu lafaz yang kita sentiasa ingat-ingatkan diri kita sebelum setiap kali kita nak beramal. Ini antara yang disebut iaitu ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Satu ayat sebelum sembahyang, sebelum baca Al-Quran, sebelum kita bersedekah, sebelum kita buat amal kebajikan, apa saja amalan yang kita nak buat, kita hadirkan ucapan begini, ingat-ingatkan diri kita. Ilahi anta maqsudi, wahai Tuhanku, engkaulah maksud tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan ridha kamu lah adalah tuntutanku, harapanku. Kita ingatkan, kalau tak boleh bahasa Arab, sebut bahasa Melayu lain. Wahai Tuhanku, engkaulah maksud tujuanku daripada amalan yang aku nak lakukan ni. Dan ridha kamu lah yang aku harapkan. Bukan manusia, bukan perhatian manusia, bukan pujian manusia, bukan pandangan manusia yang kita harapkan. Kerana di hari akhirat kelak kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan kita. Jadi kita takut terkelompok daripada kumpulan yang tadi, yang Allah menempelak supaya mereka pergilah kepada orang yang kamu nak beramal untuknya, langsung tidak akan memberikan manfaat. Ini perkara yang perlu kita beringat. Orang yang benar-benar zuhud adalah orang yang tidak melatah dengan pujian orang lain. Itu tadi lah, orang puji dia terus, ya ke? Dia terus melatah, dia terus seronok dengan pujian. Jadi orang ini orang yang menginginkan dunia. Bila sebut zuhud, maksudnya apa? Zuhud maknanya dia orang yang menginginkan akhirat. Setiap apa yang dilakukan, dia tidak meletakkan dunia sebagai keutamaan, bahkan akhirat. Itu zuhud. Zuhud ni bukan maksudnya orang yang tercupan camping semata-mata. Kan kita tengok dia tak kemas pakaian dia, kita tengok zuhud. Mungkin dia zuhud, tapi tak semestinya orang yang elok pakaian cantik, elok smart tak zuhud. Kadang mungkin dia lebih zuhud kan? Sebab zuhud ni dilihat di dalam hati, bukan di luar. Jadi itu nak kena faham. Namun sebodoh-bodoh manusia membuat amalan akhirat sekadar untuk dunia ni, rugilah. Sepatutnya walaupun dia tidak berupaya untuk berlaku zuhud, cukuplah dia mencari dunia dengan memohon restu kepada sang pemilik dunia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bila pun dia melakukan hal-hal dunia, tapi dia mohon moga Allah berkati apa yang dia lakukan dalam hal dunia ni, mencari rezeki, bekerja, bermuamalah, berjual beli dan sebagainya. Dia mengharapkan walaupun ini urusan dunia, tetapi di sana ada keberkatan di sisi Tuhan. Mungkin nak beramal terlalu banyak seperti di kalangan sebahagian manusia, dia tak mampu kan? Kita tengok kawan kita kan, sebab kita banyak sangat tanggungjawab. Mungkin seronok tengok kawan tu pagi selalu dapat pergi ke masjid, kemudian hadir kuliah, kemudian dapat pergi umrah. Masa dia banyak dengan ibadah saja. Ada sebahagian mungkin dia rasa apa, rasa sedih kan, rasa sedih tak dapat nak jadi seperti orang tu kan, cemburulah pun. Adakah tidak ada peluang? Ada kan. Maka dengan hal-hal yang Allah berikan kepada diri dia,
dia boleh menjadikan hal tersebut mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dunia yang dia lakukan itu boleh ditujukan untuk jalan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Setiap orang ada urusan ibadah di sini yang Allah telah pilih. Ini dengan cara dia, ini dengan cara dia. Bukan kita kata semata-mata orang yang pergi ke masjid, orang yang pergi beribadat, orang yang pergi haji, orang di rumah yang banyak berzikir Al-Quran, maka dia saja yang boleh banyakkan amalan. Tidak. Walaupun mereka yang tidak mampu untuk banyak seperti mereka, tapi dia bila melakukan urusan dunia itu dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjaga segala pantang larang dia dan berniat untuk ibadat, maka di sana ada nilai pahala bagi diri dia atas apa yang dia lakukan. Jadi setiap orang ada nilai ibadah masing-masing. Yang penting dia jaga diri dia dengan Tuhan. Yang penting yang fardu dia jaga. Itu antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sesungguhnya semua jiwa manusia adalah milik Allah. Dia akan menerima dan mengabulkan apa yang diharapkan dan diminta. Kalau hamba itu mengharapkan Tuhan, maka Allah akan berikan tersebut pada diri. Yang seterusnya selain daripada riak, iaitu penyakit hasad. Penyakit hasad ini pun ada pada diri manusia yang mencintakan dunia, yang mencintai dunia. Sekarang pun banyak berlaku orang yang berhasad dengki dan sebagainya, kan? Kerana cemburu dengan makhluk manusia yang lain yang mempunyai kelebihan. Jadi penyakit hasad pula adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara musuh Allah juga yang nyata. Orang yang bersifat hasad sebenarnya cuba mempertikaikan kurniaan Allah terhadap hamba pilihannya. Setiap orang Allah dah tentukan, tiba-tiba dia berhasad dengan manusia yang lain, nak menjatuhkan, cerita buruk tentang hal itu dengan orang lain dan sebagainya. Itu dia tengok dia kaya lebih, itu menipu tu. Contoh, ini contoh, kan? Itu menipu duit orang tu. Tentang skema, contoh, kan? Tentang skema tu. Berhasad, kan? Bercakap benda yang tidak pasti sehingga orang lain pun mengiyakan dan sebagainya, kan? Senang-senang orang tu dapat pahala. Mana tu memang Allah berikan kelebihan dengan cara yang betul, kan? Jadi seolah-olah dia nak mempertikaikan kurniaan Allah ke atas manusia, atas hamba Allah yang lain itu, kan? Seolah-olah tak patut pun orang tu dapat begitu, sedangkan Allah yang beri. Itu yang perlu kita ingat. Jadi apa yang diberi kepada manusia yang lain, itu Allah telah tetapkan, dan kepada kita Allah telah tetapkan. Adapun dalam urusan betul ataupun tidak, itu urusan dia bersama Tuhan. Sebab tu kita selalu baca hadis apa, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita selalu dengar ayat ni. Tidak sempurna keimanan seseorang ataupun tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi untuk saudaranya seperti mana dia mengasihi untuk diri dia sendiri. Ayat di sini li akhi, dia suka untuk sesuatu perkara ke atas saudara dia, bukan semata-mata sehingga dia menyayangi diri saudaranya, bukan semata-mata begitu. Bahkan apa sahaja yang diberikan kepada saudaranya itu dia suka, sebagaimana perkara itu kalau diberikan kepada diri dia sendiri. Itu maksudnya pada hadis tersebut. Kita kalau pun sayang sekalipun, tapi bila kita lihat kawan kita diberikan lebih, kita tak senang, itu belum sempurna lagi. Ya, kita berkawan rapat dan sebagainya, kadang-kadang kawan rapat, kan? Memang. Tapi bila nampak kawan itu dilebihkan sedikit, dia tak senang. Sebenarnya belum sempurna lagi keimanan tersebut. Sebab hadis tadi kata, apa yang dia suka, kan, diberikan kepada diri dia, begitulah dia suka kalau perkara itu diberikan kepada saudara dia. Apa yang dia tak suka diberikan kepada diri dia, kan, kesakitan ke apa-apa, dia tak suka, begitulah dia tak suka perkara itu kalau diberikan kepada saudara dia. Kita tak suka kalau diri kita jatuh, diri kita dihina, diri kita didengki, diri kita ditarik nikmat dan sebagainya, kesihatan dan sebagainya. Kita tak suka. Begitulah kita tak suka perkara itu kalau ada pada diri saudara kita. Kita tengok saudara kita didengki, kita pun tak nak saudara kita didengki.
Kita tengok dia dihasad, kita tengok dia dihina, kita tengok dia dalam kesusahan, kita pun tak suka diri kita susah. Begitulah kita tak suka saudara lain kita susah. Jadi kalau kita tak suka, maknanya kita akan bantu dia supaya dia tak susah. Itu baru kita kata saudara yang betul, baru dikira sempurna iman. Tapi kalau kawan-kawan rapat pun, tapi bila kawan lain dapat lebih, dia berhasad, kita kata belum lagi cukup beriman orang ini. Jadi itu antara hasad. Sebab apa berlaku? Sebab cintakan dunia. Cintakan dunia. Jadi itu antaranya. Hasad ini boleh berlaku dalam urusan dunia seperti kedudukan dan kekayaan. Ini merupakan yang sekecil-kecilnya. Namun sewajarnya orang itu bukan dijauhi tetapi dikasihi, memandangkan sebenarnya ia sedang diuji. Di samping itu sepatutnya ia bersyukur kepada Allah yang mana ia telah terselamat daripada ujian tersebut. Kan mungkin kita lihat kawan kita itu diberikan kelebihan yang banyak, sepatutnya kita bersyukur kerana Allah memberikan kelebihan daripada dia. Dan kita juga bersyukur kerana bila banyak kelebihan, akan banyaklah perkara akan ditanya oleh Allah di hari-hari akhirat. Bila banyak harta, banyak kedudukan, banyak kelebihan yang diberikan di atas muka bumi ini, kan maka banyaklah hisab dia di hari akhirat kelak. Makin lamalah tempoh dia dihisab di hari akhirat kelak. Kita yang tak banyak Allah beri ini, kita bersyukurlah. Maknanya nanti di hari akhirat kelak Allah permudahkan hisab kita, kerana tak banyak ni benda yang perlu kita tanggung di hari akhirat kelak. Tetapi disebabkan cinta dunia, kita tak nampak perkara itu. Kita tak nampak tentang akhirat tersebut. Jadi bahkan kita lebih berhasad dengki dengan dia. Bahkan yang lebih hebat, ada yang menjatuhkan dia. Wa'iyazbillah min zalim. Sebab tu disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengenai hasad ini, wa'lam anna al-hasada haramun wa huwa an tuhibbu zawal an-ni'mah min ghayrika wa tuhibba nuzul musibatin bih. Wala tahrul munafasatu wa hiya an tarbitahu wa tajtahi li nafsika mislahu wala tuhibbu zawalaha minhu. Ini orang yang berhasad. Ketahuilah olehmu bahawa dengki itu haram. Iaitu bahawa suka engkau akan hilangnya nikmat daripada orang lain daripadamu. Kita suka orang lain, hilang nikmat dia. Dan suka engkau turun bala dengan dia. Kita suka orang lain itu diuji, diberikan kesakitan, diberikan kesusahan. Dan tiada haram munafasah ini, tidak kata dari segi asasnya tidaklah ada kesalahan untuk kita saling berlumba-lumba dalam hal-hal yang kebaikan, iaitu bahawa engkau kenang-kenang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Kita berlumba selain kita berlumba-lumba atas sesuatu perkara boleh, tidak ada masalah selagi mana niatnya baik. Kita tengok orang lain diberikan kelebihan, kita berhasad lagi juga kan, hasad, tapi hasad ke arah kebaikan. Kita nak jadi seperti dia, itu tak ada masalah. Kita berlawan lagi, usaha lagi lebih usaha supaya jadi seperti dia. Bukan maknanya kita jatuhkan dia, bukan begitu. Tapi berlawan atas perkara positif, sama ada dalam hal akhirat atau hal dunia, maka tak ada masalah. Tapi yang jadi perkara kesalahannya itu, bila kita dengki, ingin menjatuhkan dia, itu yang satu perkara yang tidak sepatutnya. Itu antara. Kemudian dikatakan hasad juga boleh berlaku dalam urusan ilmu dan amal. Ini pun satu perkara yang kadang-kadang kita tak nampak. Sesuatu yang amat buruk ialah apabila tertanam perasaan dengki kepada rakan sepenuntut, rakan jemaah. Bahkan sepatutnya ia merasa gembira boleh bertemankan seperjuangan yang boleh membantu dalam perjalanan dia dalam hal-hal akhirat sesama jemaah. Tapi kadang-kadang perkara itu berlaku, kan? Bila ada saling dengki, menjatuhkan dia ada penyakit hati ini, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi nasihat perkongsian ini pada pertemuan yang akan datang. Apa yang itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita supaya kita berada dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.